Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi pada pagi ini dapat sama-sama kita solat di masjid, kemudian kita diberi kesempatan untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu pada pagi ini, di mana waktu pagi, waktu subuh adalah waktu dikatakan malaikat tukar tugas antara malaikat waktu malam dan waktu siang. Di antara tempat yang tukar shift adalah antaranya lah waktu subuh, di mana dikatakan waktu inilah malaikat yang akan naik, kemudian akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dilakukan oleh manusia. Dan kita doalah supaya Allah Subhanahu wa taala pelaporan ini dilapor oleh malaikat dalam keadaan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah untuk pagi ini saya nak bawa satu cerita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana cerita ni antara unsur penting tuan-tuan semua dalam pendidikan ataupun dalam penterbihan. Cerita di antara unsur yang pentinglah. Betul, Syekh Ghazali rahimahullah taala kata cerita-cerita ni adalah adatu taujihin wa tarbiyah. Cerita-cerita ni adalah saranan ataupun alat penterbihan. Sebab itulah dalam Quran, tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada ayat Quran, banyak kandungan yang mengandungi cerita ataupun kisah-kisah. Sama ada kisah para anbiya alaihi wassalatu wassalam, kisah orang soleh terdahulu dan sebagainya, di mana kisah ni antaranya ialah, tuan-tuan semua, adalah untuk mendidik ataupun untuk menterbiah manusia dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu terdapati dalam kehidupan kita lah, di sekolah atau apa semua, cerita ni antara benda penting. Kadang-kadang sebab pertama sekali antaranya ialah kerana orang minat cerita-cerita ni. Maka dalam hadis atau dalam Quran banyak unsur-unsur cerita yang dicerita kepada kita. Dan kalau kita perhati betul-betul di sana ada mesej ataupun ada risalah yang cuba nak diberi melalui kisah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun kisah yang telah disabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk pagi ini, tuan-tuan semua, kita akan dengar satu kisah berkaitan dengan dua orang yang bersahabat, iaitu orang baik dan orang jahat. Biasanya, tuan-tuan semua, dia tak sekung dua tu antara baik dan orang jahat ni. Tapi diceritakan pada cerita orang dulu, di sana ada satu orang tu kuat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan satu orang tu kuat maksiat. Okay, kita akan tengok bagaimana penghujung dua jenis manusia ini, di mana yang akan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang saya akan cerita pada pagi ini, iaitu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana rajulan min bani Israil mutaakhiyaini wa kana ahaduhuma mudhniban wal akharu mujtahidan fi ibadah. وكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر ووجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة فقبض روحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي
wa qala lil akhari izhabu bihi ila an-nari, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Tentu semua satu cerita yang dikongsi oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Abu Hurairah ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu semua saya pernah cerita banyak kali lah tentang pribadi Abu Hurairah ini. Dia antara orang yang banyak riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pernah sebut sebelum ni bahawa kalau tengok kepada pribadi sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita cek dalam hadis-hadis ni, antara mereka adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala. Di mana ulama dia bicara tentang kenapa sebenarnya Abu Hurairah di antara ranking tertinggi yang banyak riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia dari segi masuk Islam dia kalau banding orang lain adalah lewat sangat kalau banding dengan sahabat-sahabat lain. Tapi dari segi periwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah lebih daripada orang lain. Antara sebab tuan-tuan semua yang saya nak ulang balik apa yang saya sebut sebelum ni lah. Antara sebabnya adalah yang pertama sekali dia bagi fokus sungguh kepada pembelajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang lain sibuk dengan benda-benda lain, tapi memang dia fokus sungguh kepada kepada ilmu ataupun dia ni mempelajari apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan kita begitu juga tuan-tuan semua. Kalau orang tu ngaji lama, kalau tak sungguh mana. Kalau banding seorang tu duduk sungguh ngaji walaupun tak lama, dari segi kealiman boleh jadi hak lama dua ni. Pondok 20 tahun duduk, kahwin duduk 5 tahun ya, tengok-tengok 5 tahun lebih halim daripada 20 tahun. Benda tu tak mustahil tuan-tuan semua. 20 tahun pun duduk main, dak kitab tidur bela-bela, ngaji bela-bela, tak ada apalah. Tapi orang 5 tahun boleh jadi dia fokus kepada ngaji sampai Afrika dia lebih alim daripada orang lama. Betul Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dikatakan dia fokus dia memang sungguhlah. Apabila siapa dia di Madinatul Munawwarah, dia duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak macam orang lain lah. Kalau orang lain sibuk nak kerja dan sebagainya, memang dia memang duduk masjid dengan kumpulan dia dikenali sebagai Ashabus Suffah, iaitu orang miskin yang ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di masjid yang dikenali sebagai Ashabus Suffah, di mana mereka ini telah mewakafkan diri untuk Allah Subhanahu wa taala, belajar, berjihad, beribadat dan sebagainya. Maka di antara mereka dipimpin oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kata lain maknanya kihnya dia banyak riwayat hadis tu ataupun banyak maklumat yang dapat, pertama sekali ialah fokus dia sungguh bagi penumpuan dia kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua pula tuan-tuan semua ialah kerana doa yang Nabi doa kepada dia. Ni berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu kalau mengikut riwayat yang mengatakan bahawa di peringkat awal memang dia pun suka di segi hafazan lah. Di segi hafalan dia memang susah juga peringkat awalnya. Sampai peringkat dia minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta apa dia ni doa dan sebagainya supaya Allah Subhanahu wa taala permudahkan dia untuk ingat apa dia pelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua, apabila doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memang berlaku sungguhlah kepada Abu Hurairah, di mana apabila dia dengar saja hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan ingat selama-lamanya. Yang ketiga di antara banyak riwayat hadis ialah kerana dia banyak anak murid dia. Di mana dikatakan 800 orang anak murid dia yang belajar dengan dia, kemudian dia orang ni lah lepas daripada tu duduk sebar ilmu yang dia ambil daripada guru dia Abu Hurairah radhiyallahu taala. Itu tuan-tuan semua di antara sebab lah yang dibincang di kalangan ulama hadis, kenapa ataupun apakah rahsia di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni tuan-tuan semua, katanya Abu Hurairah diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cerita satu hadis ini tuan-tuan semua, di mana yang saya sebut samalah. Rasulullah guna pendekatan yang berbeza-beza dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dalam bentuk perumpamaan, kadang-kadang dalam bentuk syarahan, kadang-kadang dalam bentuk tazkirah ringkas, kadang-kadang dalam bentuk apa dia ni perbualan biasa, kadang-kadang dalam bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat cerita kepada para sahabat radhiyallahu taala. Di mana dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana rajulan bani Israil mutaakhiyaini.
Ada dua orang, cerita ni cerita dululah, cerita Bani Israil dulu, di mana ada dua orang ni dia bersahabat, kita panggil. Dia bersahabat antara dia salah satu daripada dua orang ni, dia bersahabat rapat sangatlah. Mutaakhir ini maknanya bukan sahabat biasa, sahabat rapat sangat dia. Cuma masalahnya dari segi kejiwaan tak sama dua orang ni. Kan? Sebab itulah saya sebut tadi, saya kata biasanya kalau kawan ni dia memang dia biasa orang rapat ni dia join, dia ada selalu sama antara dua orang tu. Tak macam terlebar sama tak lebar, kadang dia minat gitu kalau ke mana. Orang curi jadi curi sama-sama curi dia sign gitu kan. Ni tu masalah dua orang ni dia lain sikit kan. Wa kana ahaduhuma muzniban. Salah seorang daripada dua orang ni memang orang suka buat dosa. Memang gelombang ke dosa. Wal akharu mujtahidan fil ibadah. Kemudian yang kedua pula ni memang dia sungguh beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya benda ni tak berlaku lah. Kalau ni boleh jadi cerita-cerita dululah. Cerita kita sekarang ni maknanya patutnya kita sign orang molek kan, sign orang molek ke apa semua kuenya boleh membina dan sebagainya. Dan boleh jadi tu semua laki-laki yang kuat beribadat, dia sign mungkin dia ada sebab ataupun atas dasar dia nak bina sign, dia boleh jadi berlaku macam itulah. Okay. Kemudian oleh kerana dia sign dua orang ni, maka aliran kehidupan tak sama. Dalam riwayat dia mengatakan wa kana la yazalul mujtahid yara al-akhir ala zambi. Tengok saya dia ni memang dosa semua. Saing lama tapi duduk tengok dosa semua. Tak selesa, tak selesa tak tengok tak kan. Gitu pergi masjid dia curi. Rasa tak sekung lah gitu, lebih kayak gitulah. Gitulah keadaan dia tu. Dia tengok semua kawan tu duduk buat maksiat. Dia ni rajin beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali tu semua dia pun tegur lah. Dia tegur boleh jadi tegur dia dah kasar. Islam ni dia ajar tu semua apabila kita tegur orang, sebab kita nak bagi hidayah, kita nak minta supaya Allah Taala bagi hidayah ke dia. Maka cara tegur ke apa semua tu sepatutnya berlaku dalam keadaan comel lah ya, sebab kita ni tegur bukan kita nak balas dendam ke apa, tak. Teguran kita nak supaya ada insaf dan sebagainya. Maka sepatutnya dia guna bahasa-bahasa yang molek kan. Hatta Rasulullah Nabi Musa sendiri pun apabila ketika awal dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala jadi rasul, kemudian tugasnya dia antara tugasnya ialah dakwah Firaun. Firaun ni tak ada orang paling zalim. Kan? Di antara kemuncak kezaliman ialah dia kata wa ana rabbukumul a'la, dia mengaku dia Tuhan. Orang yang mengaku Tuhan ni tak ada lah kemuncak kezaliman tu semua kan. Tapi Allah Taala pesan juga ke dia supaya pesan kepada Musa alaihissalam dan pesan kepada Harun sebagai pembantu dia, kecek molek, izhaba ila fir'aun innahu tawa faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Minta supaya apa dia ni, kamu wahai Harun dan juga wahai Musa alaihi wassalam pergi jumpa dengan Firaun, kemudian ajak dia dengan guna kata-kata yang molek. Sebab kalau kita nak tegur orang, kalau guna kita niat molek ni tu semua, kita mesti guna kalimah yang molek. Kalau ke mana orang dengar orang buat maksiat pun, kalau dengar barang molek pun dia rasa lain sikit. Kalau pergi dari keadaan marah, boleh jadi dia rasa izzah dengan dosa dia dan sebagainya. Sebab tu Allah Ta'ala dan Nabi sendiri pun dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sendiri tu semua di antara sifat Nabi ialah Nabi berlembut dalam berinteraksi dengan manusia ni. Batul Quran Allah Subhanahu wa taala sebut bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Allah Subhanahu wa taala sebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nikmat Tuhan lah, ya Allah Taala bagi sifat lembut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaulah Nabi ni kerah, dan kalaulah Nabi ni kasar, lam faddu min hawlik, boleh jadi orang yang lari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan semua, pendekatan kasar ni, pendekatan keras ni kadang-kadang akan beri kesan kepada jiwa manusia. Kalau dia ikut pun boleh jadi ikut sekejap ya, ataupun tak ikut langsung. Kalau ke mana kan, macam budak-budak katakanlah, kalau kita nak kata dia semua, mungkin dia buat tu ikut kerana takut kita, bukan kerana keinsafan daripada diri dia.
Boleh jadi macam tu. Sebab itulah saya pernah sebut cerita sebelum ni. Ada satu orang syekh saya cerita, saya pernah sebut pada tuan-tuan sebelum ni, tak pernah saya lihat balik, di mana syekh ni adalah orang alim, tapi pendekatan dia guna kepada anak dia pendekatan backing. So anak dia semaya tak semaya, dia katak ke apa, sampai bila habis lihat belakang. Apabila perempuan ni kahwin dengan satu orang, tuan-tuan semua, orang ni sukalah boleh nikah dengan anak tak lebar ataupun tak alim. Kurangnya pendidikan ke apa semua, bagi dia anggap pada dia memang tak ada gapo adalah gua nikah dengan anak tak lebar. Kau bagaimana dah? Nikah orang biasa tu boleh jadi banyak kerja, si kena didik dan sebagainya. Bila kerja anak tak lebar, dia mula-mula sekali sukalah. Pertama sekali dapat isteri adalah isteri anak tak lebar, orang alim dan sebagainya. Maka bila kahwin tu semua, tengok-tengok rupa-rupanya dia ni, bini dia ni tak semayang mana. Jadi pelik dia. Pelik sangatlah dalam kehidupan. Bagaimana satu orang yang dididik dia, orang yang anak orang tak lebar, anak orang alim, tiba-tiba dalam bab semayang liat. Dia rasa pelik dalam kehidupan dia. Mula-mula kali kamu kahwin dulu rasa suka juga. Suka sebab boleh orang alim, orang pakat nak orang alim berlaku. Tak ada orang nak orang anak orang curi ni jadi natural ke mana kan? Tak ada. Akhir sekali tu semua dia cek apa kenapakah sebab yang membuatkan perempuan ni liat ataupun lambat pasal susah nak semayang ni. Tu semua akhir sekali dia tengok dia belakang anak dia, bini dia tengok bil habis. Rupa-rupanya Allah tak, rupa-rupanya ayah dia guna pendekatan kasar dengan anak dia dalam nak suruh benda-benda molek, nak semaya kau apa semua kan. Dia boleh buat depan tu ialah dia buat mungkin depan ayah dia, lepas tu dia bukan buat dalam keadaan redha, bukan buat dalam keadaan puas hati, bukan buat dalam keadaan apa dia ni selesa dengan peraturan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda tu boleh berlaku macam tu tuan-tuan semua. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, Allah Taala sebut Nabi Allah Taala kata walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawli. Kalau kamu wahai Muhammad dalam keadaan kasar ke apa semua, maka apa dia ni boleh jadi orang lari daripada kamu. Pernah satu masa dalam masa satu pemerintahan khalifah dulu tuan-tuan semua, ada satu orang yang tak lebar tu pergi marah ke khalifah. Khalifah kata Allah Ta'ala suruh Nabi Musa pergi jumpa dengan Fir'aun, suka cak molek, aku ni bukan Fir'aun. Kata dia, tak, aku bukan Fir'aun, kamu bukan cak kasar begitu mu, kata dia. Okay. Dia tegur kawan tu. Sungguh kadang-kadang kita masyarakat kita ni kadang-kadang sungguh-sungguh orang tu memang dia pandai ceramah ya. Dari segi pendekatan tarbiyah, pendekatan dakwah kadang-kadang taklah mana. Okay. Dia biasa dia memang nak kata kau orang. Kau lagi mana? Ini menyebabkan kadang-kadang orang ni marah, orang ni gitu. Sebab tu sekarang saya tengok kadang-kadang sisi tak lebar dah rosak sekarang kadang-kadang dengan sebab berapa orang ya. Dulu kalau punya tak lebar aku suka berlaku. Kau lagi mana kan? Dah ni boleh jadi dengan kasar dia, dengan cara dia dan sebagainya, menyebabkan pas kita kenal lah ni orang tak percaya mana kepada sisi tak lebar ni. Okay, kau lagi mana tak boleh jadi berlaku macam tu. Maka dalam kisah ni tuan-tuan semua, dia ni maka nak orang raju ni kuat ibadat ni. Dia kuat ibadat boleh jadi dia tak ada ilmuan, boleh jadi dia raja tak lebar kuat ibadat. Okey. Dia tengok kawan ni dalam keadaan maksiat ni, mari-marah dah dia nya. Ya, dia guna bahasa yang tak molek. Dia kata aksir, berhentilah mu, dia kata. Kecak kasar boleh kayak gitulah. Okey. Kemudian tuan-tuan semua, gitulah kecek dia kecek kasar semua kawan ni. Fawajadahu yawman ala dzambin. Kemudian satu masa, satu hari dia kecek, dia tengok kawan ni dosa lagi. Memang dia suka dosa. Orang yang minat dosa istiqamah ni boleh jadi dia ni. Okey. Maka dia jumpa gitu juga, dia marah juga. Aksir, berhenti bolah mu, kata dia. Okey. Kawan tu boleh jadi tuan-tuan semua. Cara dia tegur tu boleh jadi tegur kasar sangat. Mari nak angin juga. Tak. Macam anak-anak kita lah kadang-kadang kita terlajak berdoa kadang-kadang mari naik angin juga walaupun ayah kita kalau ke mana. Maka kawan ni tuan-tuan semua apabila berlakunya macam tu, dia pun mari nak marah jugalah. Kan nak marah ni boleh jadi cara dia tegur boleh jadi kot. Sebab manusia ni tuan-tuan semua kalau tegur molek boleh jadi lain kalau ke mana. Kita boleh tengok dalam kehidupan kita lah, kalau orang ikhlas tegur ni kita masih ingat lama. Tak? Pasal ingat lama. Tapi kalau orang yang kasar sebut, kadang-kadang kita nak melawan lah, kita salah. Tapi kita rasa tak kena dengan cara dia tu. Okay. Maka lah sekali tu semua, hak berdosa nak marah juga naik angin juga lah. Dia kata, khali wa rabbi abu ista alayya raqiban. Biar aku kata. Asal cara aku lah. Kamu mari gini, tugas kamu tu nak tengok aku, nak kawal aku, kata dia.
Ataupun kecek ulang dia kata aku bor cakap akunya kubur tak sama dia gitu dia tak. Kau ni marah kamu ni Tuhan jadi mu nak mari tengok aku ya kau, dia kata dia okey khalli wa rabbi, tinggal biar bol kecek dengan aku, bol apa dia ni dek kecek ni dengan aku. Kalau ikut keterangan ulama macam saya sebut tadi lah tuan-tuan, sebelum jadi dia sebut kalimah ni kerana kekasaran yang ditegur oleh Tok Lebah tadi. Ya, siapa perikat dia kata hamba cakap aku tak Abu Isa alayya raqiban, kamu ni dibangkit oleh Tuhan untuk nak pegang, nak tengok aku kan, nak tengok aku ataupun nak perhati ataupun nak tilik kepada aku. Dia kata gitu. Kau tu kasar, budak kasar jugalah. Akhir sekali Tok Lebah tadi tu semua orang yang kuat ibadat tadi dia orang mula buana dah lah. Lepas tu kita kadang-kadang masa buana ni kita bimbang sekali. Masa kita nak marah kat orang ni kadang-kadang kita akan ucap kalimah yang pelik-pelik. Sebab itulah dalam Islam kita diajar dan kita diajar doa, satu doa minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala ni jaga kebenaran mulut kita ni ataupun tindak tanduk kita ni walaupun dalam keadaan kita marah. Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi indal ghadabi war ridha. Dikatakan doa ni maksud dia apa dia? Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi, ya Allah aku minta kepada Engkau supaya aku kecek benar semasa aku marah dan semasa aku redha. Waktu tu semua kadang-kadang masa marah ni kita faham sendirilah. Kadang-kadang setengah-setengah orang tu berlaku perceraian masa marah. Cerah selalu kadang-kadang tak. Kadang-kadang dengan sebab marah ni mulut kita kalau tak kawan molek dia akan bahaya, dia bahaya banyak sangat. Kadang-kadang menyebabkan kita berdosa, kita kecek tak betul. Kadang-kadang kalau keluarga kalau masa nak marah sangat boleh jadi perceraian tu berlaku lah. Tolak selalu kadang-kadang padahal benda biasa ya. Tak, kadang-kadang nak marah sangat menyebabkan kita jadi kafir kadang-kadang. Wal'azubillah. Okay. Sebab itulah dalam Islam tu semua dalam bab kecek peg apa semua ni kita diajar supaya pastikan kita jaga kebenaran walaupun dalam keadaan kita marah macam mana sekalipun. Sebab itulah doa saya sebut tadi, doa tu comel. Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi indal ghadabi war ridha. Ya Allah aku minta kepada Engkau maknanya kenyataan yang benar, perkataan yang benar semasa aku marah ataupun semasa aku redha. Biasa masa redha ni tak apa, ada biasanya kalau bagaimana kan. Tak apa masa marah kadang-kadang ni tak baris kita. Hak semaya lagi semaya sebelum hendak mengaji sebelum dia tak ingat habis ilmu tak belakang ada kadang-kadang. Ini paling bahaya sekali tuan-tuan semua. Tengok pada ilmu dia tu Allah masya-Allah kadang-kadang tapi masa dia marah tu masa macam dia tak ngaji sekolah kadang-kadang. Macam saya pernah buat cerita lah. Satu orang tu kecek buat sobar. Masa kecek tu sedak tu bik belakang gini. Tapi masa hilang terlipas nak klik ngajar kadang-kadang marah kat orang siapa mereka ilmu yang nak ngajar sebelum ni habis. Okay. Itu berlaku macam tu. Itulah tuan-tuan semua kita minta Allah Subhanahu Wa Taala istiqamah percakapan kita betul ni sama ada kita marah ataupun sama ada kita redha terhadap satu-satu perkara. Sebab tu dalam Islam tu sebenarnya bab percakapan apa semua ni memang Islam ajar supaya benda ni kena jaga. Seperti mana saya sebut tadi lah, kalau tak kena cara boleh jadi orang tu murtad pun ada. Dengan sebab mulut. Dan boleh jadi satu orang tu maknanya boleh jadi berlakunya perceraian antara suami isteri dengan sebab marah juga. Kadang-kadang benda taklah mana. Sehari dua orang telefon saya. Ustaz dia kata natu saya 2 kali dah lafaz cerai kepada isteri, kepada anak saya kata dia. Dia bagus sangat. Tapi tak boleh dia panah barat tu bik kalimah tu. Dia bimbang takut sekali lagi habis 3 kali. Dia baik sangat kata dia ustaz kata dia. Tapi kalau marah tu barang gitu. Anak cerita gitulah tuan-tuan semua kan. Kadang-kadang dengan sebab marah ni berlakunya apa kita panggil berlaku hubungan yang gengai kadang-kadang antara sahabat kalau ke mana. Dah baik sebelum dia bunyi satu kali mentang-mentang orang Melayu pula. Dah orang Arab lain sikit kecak kasar pun lepas tu dia baik comel kan. Tapi kalau orang Melayu ni bunyi sikit pelik sikit kadang-kadang ada mula buana. Siapa perikat memang tak boleh tikai bayar kita panggil. Siapa gitulah. Sebab itulah tuan-tuan semua dalam pemilihan sebab tu Islam dalam bab kata-kata apa semua ni Islam minta kita jaga betul-betul. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Nabi kata gapo Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi sebut satu hadis ni nak ceritanya ini di antara kaedah orang Islam apabila dia bercakap.
Nabi kata siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia kena jaga percakapan dia. Falyakul khairan, maka hendaklah dia kata kecek molek ataupun dia senyap. Senyap ni payahnya. Kalau orang ni kadang-kadang nak kecek belaka, Allah sekali lagi mana pandangan dia mau, I think saya berpandangan padahal tak tahu apa satu. Atau masa marah, waktu Rasulullah SAW dalam bab marah ke apa semua, kadang-kadang dia ajar supaya kita tak sewi benda tu melarat, dia panggil. Apabila marah dia minta ambil semayai ke, kalau berdiri duduk dan sebagainya. Sebab tuan-tuan semua marah ni dia boleh tubik belaka. Betul macam saya sebut tadilah, kadang-kadang orang ilmu tapi kalau marah terlajak sangat ni kadang-kadang nampak mana kebincangan dari segi budaya hidup dan sebagainya. Maka dalam kisah ni tuan-tuan semua, apabila hak dosa ni jawab, boleh jadi lama sabar, boleh jadi kot kecek kasar dia ni, dia jawab, dia kata tak secau kau lah, kata lebih kayak gitu lah kalau kecek bahasa Melayu kita kan. Okay. Kau demo ni Tuhan bangkit untuk nak tengok saya, gitu kata dia dah. Ataupun lah ni istilah yang dipanggil secau kau lah, kubur tak sama, dia kata. Alah ada kecek lah ni tak. Dia kata gitu. Tapi kecek apa itu salah, tapi boleh jadi dia terlalu nak marah sangat, boleh jadi siapa keluar kalimah macam itu. Maka hatta lebah saat ni betul-betul semua dia pun nak angin juga dia pun. Tengok nak angin. Apabila nak angin macam saya sebut tadi lah, keluarlah kalimah-kalimah yang pelik dan kalimah ni bahaya untuk diri dia. Walaupun dia tak lebah, walaupun dia kuat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kalimah ni bahaya diri dia masa depan dia. Gapo dia kata? Faqala wallahi la yaghfirullahu laka. Dia kecek ambil bidai kuasa Tuhan. Dia kata wallahi Tuhan tak ampun dosamu. Sedap dia kecek. Kita madu lah tu kadang-kadang berlaku tak nak marah orang ni. Wallahi kata dia la yaghfirullahu laka, Tuhan tak ampun dosa kamu, kata dia. Main nak marah juga dia ni. Tak. Kalimah-kalimah mungkin tak boleh kecek tu sebab ni, walaupun kita rasa macam bahasa kita betul kan, tapi keampunan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mana-mana kita tak. Kita mendengar cerita Allah Ta'ala beri ampun pada manusia tu semua selama mana apa dia ni tak sampai sini nyawa kita ataupun sebelum naiknya matahari di sebelah barat. Di mana yang kita dah belajar adalah hadis Nabi SAW. Nabi kata innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughrir. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan terima apa dia ni taubat seorang hamba selama mana nyawa dia tak sampai di halku. Kesilapan dia macam mana sekalipun tuan-tuan semua, banyak macam mana sekalipun, kalau dia insaf, dia nak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala akan beri keampunan kepada dia. Patutlah kita pernah dengar cerita bagaimana satu orang bunuh orang kan. Satu orang bunuh orang, kita kucing pun tak pernah katak kalau mana kan. Ni satu orang bunuh orang tuan-tuan semua. Kalau ikut segi adat tak ada gapo neraka kalau bagaimana. Di segi adatnya. Tapi keampunan Allah Taala mengatasi segala-galanya. Tuan kita dengar cerita sebelum ni lah, dalam kita hadir dalam bab taubah, kita dapati kesungguhan dia nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, dia mati tengah jalan nak pergi bertaubat, itu pun dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum dia buat ibadat-ibadat lain. Okay. Ataupun dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan Allah Ta'ala terima taubat malam selama mana matahari tak naik sebelah barat. Tak, mana selama mana kiamat sebelum berlakunya alamat kiamat besar ni, maka selama itulah kalau manusia bertaubat, manusia masih hidup lagi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri keampunan kepada dia. Tiba-tiba dia kata kepada kawan ni, kata dia mung ni Tuhan tak ampun dosamu. Sedap dia kecek. Okay. Maknanya kalimah dia ni dua perkara silap. Pertama sekali dia ambil bidai kuasa orang lain. Tak. Kuasa Allah Ta'ala ni kerjaan Tuhan, aku berapa dia nak mana-mana kan? Mana boleh mana-mana kerjaan Tuhan aku lagi mana? Okay. Kena jaga molek kita ni, kadang ada berlaku kecek ni pun kadang-kadang nak marah sangat, Tuhan tak apa dosamu. Okay. Kita nampak biasa, air berapa yang besar kalimah ni tuan-tuan semua. InsyaAllah kita akan tengok macam mana kesan dalam kehidupan Tok Leban apabila kecek ni dikeluarkan. Kan? Yang pertama sekali kata dia kesilapan yang pertama sekali kerana dia ambil kuasa orang lain, ambil kalimah orang lain atau kuasa orang lain untuk guna pada diri dia. Keampunan apa semua bukan kerjaan dia kalau ke mana. Itu adalah kerjaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua kesilapan dia pula ialah dia guna kalimah ni, dia menyebabkan satu saing dia terputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa ikut kawan dia kata tak.
Kita kalau boleh taksir lah orang salah ni, putus asa kesalahan dia dengan sebab kata-kata kita. Ada kan masyarakat ada berlaku macam tu kan. Kita nak sentiasa apa dia ni, kita bagi semangat pada dia. Tak apa, Allah Ta'ala ampun dosa kamu insya-Allah. Ni jaga molek benda gitu. Sebab itulah orang motivasi ke apa semua. Kita ada orang motivasi ke apa, dia kerja dia memang sentiasa nak apa dia panggil, nak bina semangat kepada orang. Macam sekolah ada kaunseling, ada apa semua kan, ada masalah ke apa, dia tak dia cuba nak bina balik semangat dan sebagainya kan. Kalimah macam ni kalimah yang menyebabkan orang putus asa ni. Tak, mu tak masuk neraka, tak masuk syurga mu. Dia mari gitu. Dua-dua benar kesalahan dia lah tuan. Pertama sekali kesalahan dia guna kuasa orang lain, iaitu kuasa Allah Ta'ala dalam percakapan dia. Maknanya keampunan itu bukan kerja dia. Kalau ke mana kan? Keampunan adalah kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Tuhan pun tak pernah sebut maknanya dosa mu Tuhan tak ampun, mana saya sebut tadi lah. Allah Ta'ala ampun dosa lagu-lagu mana pun, selama mana dalam ruang lingkup atau batasan-batasan yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala Ghafur. Dalam Quran banyak kalimah Ghafur. Allah Ta'ala sebut mana Allah Ta'ala Maha Pengampun. Dan Allah Ta'ala bersebut dalam Quran, wahai manusia apa ni, la taqnatu min rahmatillah. Tuhan sebut dalam Quran, janganlah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa. Tuhan sebut, Tuhan panggil orang-orang yang buat salah, orang yang melampaui batas buat salah. Tuhan kata la taqnatu, minta supaya dia kembali pada Allah Ta'ala. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan boleh sebut gitu, tiba-tiba kita mudah dan mudah tak apa. Tengok jadi kita ni lebih hebat daripada Tuhan ke mana. Dalam ayat saya baca tadi, Tuhan minta kembalilah pada Tuhan. Kesalahan banyak macam mana sekalipun, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan ni Maha Pengampun, Tuhan ni Maha Pemaaf dan sebagainya. Tiba-tiba dia kata demo Tuhan tak apa dosa demo. Lagu mana kerja gitu. Dia ingat milik dia ke berapa gitu kan. Yang kedua pula dia kata apa dia? Satu lagi dia kata aula yadkhiluka Allahul jannah. Tuhan tak masuk syurga mu kata dia. Dia ingat syurga dia. Tak. Benar-benar gini tu walaupun kita nampak kecil tapi biasanya ada masyarakat kita kecil baru-baru gini. Kita ada kan nak marah sangat demo masuk syurga cara demo ni. Ai sedap dia kecil. Tak. Dua perkara dia kecil dia sebut kepada orang bersalah. Pertama sekali kata Tuhan tak ampun dosamu. Yang kedua tak masuk syurga pesemu ni kata dia. Bayangkanlah tuan-tuan semua, kalau kita duduk tepat laki-laki lagi mana perasaan kita. Okay. Kadang ada semua orang tu memang ada dah unsur nak bertaubat, tiba-tiba dengan kalimah macam ni belah malah gitu kan. Kita nak insaf dah, kita nak pergi masjid dah, dia nak kata kita lagi kan. Satu orang macam tempat kita lah kadang mari mai masjid. Siapa tangga tu dah sindir ke demo dah. Oh hujan ni kat demo mari katakanlah. Tak. Kawan ni marilah tu tak mari sebagainya kan. Maknanya kita telah merusak apa dia ni sikap ataupun perasaan keinsaf nak dia nak insaf sebagainya. Banyak orang kena jaga molek kalimah-kalimah macam ni. Walaupun kita nampak biasa tentu semua, tapi kita menyekat, kita menghalang, kita putus asa orang-orang yang salah ni satu kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua kali dia sebut. Pertama sekali dia kata demo ni pasal demo ni saya tak apung. So, yang kedua pasal demo ni tak masuk syurga kata dia. Lah ni banyak ada masyarakat kita dalam Facebook ke apa semua kan. Video terus jangan masuk syurga dia. Kan. Tak sih masuk syurga manusia ni kerja syaitan kalau mana. Syaitan yang pasal perangai nak masuk syurga tu buat kita kalau boleh nak ajak masuk syurga Allah SWT belaka dak. Ni kadang-kadangnya doa ke demo tak masuk syurga. Kan mudahnya bunyi kan. Ini bukan passion kita. Sepatutnya passion kita ni kita bagaimana kita nak doa dia supaya dia boleh terima hidayah, dia boleh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan semua takdir Allah Taala dalam kisah ni faqabada ruhahuma, maka Allah Taala mati dua orang. Orang apa dia ni orang juh mati tadi, kemudian yang kedua pula ialah orang apa dia ni orang salah mati juga. Fajtama 'inda rabbil alamin. Kedua-dua tu kumpullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala sebut kepada orang yang kuat ibadat. Dia kata akunta fi bi aliman au kunta ala ma fi yadi qadran. Kata dia mu ni tahu apa yang ada pada aku, kata dia disebut kepada
kepada orang kuat ibadat tadi. Sebab dia kata tadi kes tadi kan, dia kata tak apa untuk masuk syurga, mu tahu ke apa yang ada pada ilmu aku, mu tahu mu kuasa ke apa yang aku miliki, kata dia. Keampunan ke apa syurga ni adalah kuasa Allah Ta'ala belaka. Mu kuasa ke apa yang aku miliki. Mu kecek-kecek sebelum ni mu kata kepada orang Tuhan tak apa, mu kata Tuhan tak ada, mu tak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, mu tahu mana katanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bidang kuasa aku. Ni ilmu yang ada pada aku. Orang lain tak tahu barang-barang gini. Tapi kenapa kamu kecek? Mu ambil maklumat mana? Mu tahu mana benar-benar gini? Allah Ta'ala tegur dia. Kemudian tuan-tuan semua, lepas daripada tu pula Tuhan sebut kepada apa dia ni, kepada orang bersalah tadi, izhab fadkhulil jannah bi rahmati. Wahai orang salah, kata dia, pergilah masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rahmat aku. Kata Allah Ta'ala nilai dia kan, boleh jadi dia ada keinsafan, lepas tu boleh jadilah masuklah syurga kamu wahai orang bersalah dengan rahmat aku. Patutlah kita kembali kepada apa yang kita bincang sebelum ni. Masuk syurga Allah Ta'ala dengan rahmat, bukan dengan sebab amalan. Tapi walaupun sekalipun amalan ni adalah wasilah kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan kata ke dia, Tuhan kata ambil masuk syurga lah kamu, kata dia, dengan rahmat aku. Ya, Tuhan nilai apa dia. Boleh jadi tuan-tuan semua ada sikit sebanyak keinsafan yang ada pada orang yang apa, orang yang bersalah tadi, tapi kerana apa dia ni tok lebah ni kecek silap menyebabkan dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian orang yang tok lebah pula tadi, Allah dia tok lebah dah kita kira kan. Gapo Tuhan kata? Izhabu bihi ilan nar. Tuhan kata kepada malaikat, bawalah dia ni masuk neraka. Allahu a'azubillah, tuan-tuan semua. Ini kena jaga model lah. Maknanya kita untuk lebah kena lebah belaka, bukan sekadar lebah ibadat, percakapan kita pun kena lebah juga. Kih dia ni kih cakap pada tak lebah lah ni. Faham tak? Walaupun dia ni tengok rajin semaya, rajin ke apa semua, tapi cakap pada tak lebah. Sebab itulah kita dalam hidup kita ni, kita nak lebah belaka, lebah cakapan kita, lebah tindak tanduk kita, lebah apa dari segi sikap kita dan sebagainya. Ramai lah ni tu semua, kadang-kadang lebah dari segi pakaian ya, kadang-kadang. Minta maaf, pakaian tu comel lah. Lebah pakaian tapi tengok kepada dia kecek, jauh pada tak lebah kadang-kadang. Lebah dari segi pakaian tapi tengok tindak tanduk dia kadang-kadang tak macam tak lebah kadang-kadang. Kecek pai, kadang-kadang cara dia bertindak kadang-kadang lebih teruk daripada orang lain. Macam saya sebut tuan-tuan kepada tuan-tuan sebelum ni lah. Kayak satu orang apa dia ni, kucing duduk depan kereta dia kan. Dia berhenti, dia pakai piah molek lah. Dia berhenti, orang pakai tengok belakang apa dia buat. Tiba-tiba dia pung dah sepak kucing. Dia mengingat ke nak angkat kucing ke ke mana kan. Habis licin, mana lebah dia tu memang orang pertikai. Lebah lah ke mana lagu ni. Kan. Itulah tuan-tuan semua ni jaga molek lah. Kita alhamdulillah kita mari semaya dah. Kita mari ngaji dah ke apa semua, sebab itulah kita kena gunalah ilmu-ilmu yang kita belajar dari segi percakapan kita dan sebagainya, ataupun tindak tanduk kita adalah pastikan supaya dia dalam ruang lingkup agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba tengok dalam kisah ni kan, dia segi lebah dia beza sakai yang kawan tu beza sakai segi lebah, tapi kerana percakapan memang salah sangat percakapan dia. Yang pertama sekali saya sebut tadi ialah dia guna kuasa Tuhan. Ataupun dia ambil apa dia ni kuasa orang lain untuk guna dalam kehidupan dia, ataupun ilmu orang lain dia guna kehidupan dia. Yang kedua pula ialah dia menyebabkan orang yang putus asa daripada kalimah yang dia ucap tadi lah. Itulah tuan-tuan semua dan antara benar, walaupun kisah ni dalam bentuk kisah tuan-tuan semua cerita ni, tapi banyak pengajaran yang kita dapati. Antaranya ialah masalah tutur kata kita lah. Ya, kita doa sama kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta Allah Ta'ala apa dia ni kalimah mulut kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada masa kita marah atau masa kita tak marah, kita nak pastikan supaya kita percakapan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan doa yang saya sebut dia comel lah, Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi indal ghadabi war ridha. Ya Allah, aku minta kepada engkau apa ni percakapan yang benar, sama ada pada masa marah ataupun pada masa aku redha dan sebagainya. Itulah tuan-tuan semua, kita doalah semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa dia ni beri kekuatan kepada kita, walaupun kisah macam saya sebut tadi lah, tapi satu pengajaran besar. Saya tengok ramai ni kacak-kacak macam ni berlaku masyarakat kita ni, ramai sangat kacak macam ni. Tuhan tak ampun dosamu, Tuhan tak masuk syurga kadang-kadang kata kita. Mudah
kerja-kerja orang lain, tugasan orang lain kita guna untuk kita mana boleh gitu kan. Keampunan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, rahmat adalah milik Allah Subhanahu wa taala, kemudian keampunan syurga adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia pandai menentukan orang ni gini sebagainya. Ini satu kesalahan yang gitu. Orang nampak macam tak besar tapi rupa-rupanya besar adalah dia ni. Rupa-rupanya besar. Sama-sama lah tuan-tuan semua kita pakat jaga belakalah. Bukan hanya sekadar amal yang zahir, tapi mulut kita dan sebagainya kita diminta supaya jaga. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata siapa-siapa yang boleh jaga dua perkara, aku jamin syurga. Yang pertama sekali hak atas ni, mulut. Yang kedua paras. Kalau boleh jaga dua perkara, Nabi kata siapa-siapa yang benar-benar boleh jaga dua perkara ni, maka dia adalah ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua, kita doa moga-moga kisah ni beri manfaat kepada kita, dan sama-samalah kita doa supaya kalimah kita sentiasa dijaga. Apa dia ni, kalimah kita yang kita kecek tu sama amanah sentiasa apa dia ni dalam keadaan betul, walaupun dalam masa kita marah atau sebagainya, supaya kita nak pada redha dan nak pada rahmat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekatlah untuk pagi ni tuan-tuan semua, moga-moga kita dapat manfaat bersama. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minal riya' wa alsinatana minal kadhib. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa